setelah kita habis belajar bab yang sebelum ini, sekarang kita nak masuk bab baru, itu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, untuk bab ini, cikgu ingin buat sikit ulang kaji berkaitan dengan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah dan juga cara kita tulis atau lukis rantau ketaksamaan linear yang telah anda belajar sebelum tingkatan 4. Okey, mari kita tengok asas-asas yang cikgu ingin anda ulang kaji ini atau imbas kembali sebelum kita masuk kepada bahagian tingkatan 4. Okey, pertama, kalau sebelum ini anda jumpa X lebih besar daripada sifar, kamu tahu anda nak pada garis nombor itu, kita nak nombor yang lebih daripada kosong. So, untuk cara betul kita label pada garis nombor, kita akan cakap ini adalah satu bulatan yang kosong dan di dalamnya tidak dihitamkan. Dan nombor yang kita ambil adalah di sebelah kanannya, iaitu yang lebih besar daripada sifar. Kalau cikgu kata, cikgu nak X lebih besar daripada 1, jadi kita tukarkan yang ini pergi ke 1. So, sama konsep kan? Cuma sekarang cikgu nak 1, tadi cikgu nak sifar. Okey, kalau cikgu ambil X kurang daripada sifar, jadi kita tak bergerak ke kanan. Sebab ke kanan nombornya lebih besar. Jadi, kali ini cikgu akan bergerak ke kiri. Okey, kalau cikgu nak yang kurang daripada 1, cikgu mulakan anak panah itu dari 1. So, cikgu nak ambil yang kurang daripada 1, iaitu rantau ini. Okey, nombor-nombor yang di bawah rantau ini. Okey, tapi tak termasuk nombor 1 sebab sini adalah empty, adalah kosong. So, ini pun tak termasuk 1. Ini tak termasuk sifar tak termasuk sifar. Okey, kalau cikgu nak masukkan nombor sifar itu. Okey, ambil nombor sifar dan nombor sebelah kanannya yang lebih besar ini. Jadi, cikgu kena hitamkan. Sama macam yang bawah, kalau cikgu nak termasuk nombor 1, cikgu kena hitamkannya. Kalau yang ini nak kurang daripada dan sama dengan menunjukkan cikgu nak juga nombor sifar itu. So, kena hitamkan. Jadi, ini barulah cara yang betul. So, kalau kita buat bulatan itu empty, tak ada apa-apa. Jadi tak termasuklah nombor yang cikgu ambil ini. Kalau cikgu ada hitamkan, termasuk so ada tanda sama dengan. Okey, sekarang kita pergi ke Sata Cartesian. Kalau sekarang ialah Sata Cartesian, bukan garis nombor. Jadi cikgu akan dapat, okey, untuk X sama sifar, dia jatuh pada sini. Tapi oleh sebab cikgu tak nak termasukkan sifar ini, jadi cikgu buat garis putus-putus. Okey? Garis menegak yang putus-putus ini. Jadi tak termasuk sifar ini. Saya nak lebih besar, so cikgu pergi ke kanan. So, semua nombor yang ada di sini, X-nya adalah lebih besar daripada sifar. Okey? Lepas tu, kalau cikgu nak X lebih besar daripada 1, jadi cikgu anjat sikit garis lurus tadi, dekat tempat X sama 1. So, sama. Cikgu nak lebih besar. Cikgu ambil sebelah kanannya. Okey? Jadi, di kanannya semua titiknya mempunyai koordinat X yang lebih daripada 1. Dan cikgu tak termasuk yang X sama 1 ini. Okey. Dalam buku teks ada sebut untuk yang ini, kita gunakan jenis garisnya ialah garis sembang. Lepas tu, ini jenis garis padu. Okey, ini cara cakap yang betul. Tapi cikgu nak fahamkan budak. So, saya lebih cakap garis putus-putus dengan garis penuh tadi. Dengan yang akan datang. Okey, so yang ini masih kurang. So, tak termasuk sifar juga. Jadi, kita ambil X sama sifar tapi tak termasuk sifar. Okey, nak kurang. So, ambil sebelah kiri. Kalau X kurang 1, ambil sebelah kiri dari 1. Tapi tak termasuk 1 sebab sini tak ada tanda sama dengan. So, garis putus-putus. Okey, setelah kita faham yang ini, kita tengok. Kalau cikgu dapat lebih besar atau sama dengan, saya sekarang nak termasuk sifar.
Jadi saya hanya tukar garis putus-putus tadi jadi garis penuh. So ini nak lebih besar, so di kanan. Ini pun sama, nak lebih besar, so dia di sebelah kanan. Nombor tersebut, nombor 1 itu. Tapi kali ini termasuk 1. Okay. Untuk yang ini, termasuk sifar. So garis penuh. Dengan saya nak kurang di kiri, ini pun saya nak kurang dan nak termasuk 1. So di kiri 1 ini. Okey, setelah kita faham, sekarang kita tengok. Kalau Y lebih besar sifar pada garis nombor. So Y lebih besar daripada garis nombor, kita ada ini. Pada paksi Y cari sifar, kita tak nak termasuk sifar. So ini tidak dihitamkan. Lepas tu ambil nilai Y yang lebih besar daripada sifar, so ke atas. Okey, so ini rantau yang bernyanyi Y lebih daripada sifar. Kalau saya nak lebih daripada 1, jadi saya angkat ke atas. Saya mula dari sini. Tapi tak termasuk 1 sebab ini tidak dihitamkan. Lepas tu ini nak kurang. So, ke bawah. Okey. Ini nak kurang. So, pergi ke bawah. Okey. Next. Kalau sekarang cikgu nak termasuk sifar itu. Jadi cikgu hitamkannya pada pindik sini. Okey, saya nak lebih besar daripada 1, so angkat ke atas, cikgu dapat ini. Okey, ini cikgu nak kurang dengan termasuk 1 juga. Okey, termasuk 1, so hitamkan. Ini termasuk sifar, kita hitamkan. Okey, untuk yang ini, cikgu nak lebih besar daripada sifar. So, lebih besar, cikgu tak termasuk sifar ini. So, garis putus-putus. Y yang lebih besarnya, koordinat Y yang lebih besar, so dia kena di atas, rantau atas ini. Okey. Lepas tu kalau cikgu nak lebih besar daripada 1, angkat ke atas, cikgu nak atas saja. Okey, untuk yang kurang, kita ambil bawah. Okey, ini pun untuk kurang, kita ambil rantau bawah. Kalau yang nak termasuk sifar, tukarkan garis putus-putus tadi jadi garis penuh. Ini pun sama. Nak termasuk 1. So, termasuk 1 jadi dia kena garis penuh. Okey. Sama yang macam yang lain. Cuma kalau kurang, kita ambil rantau bawah. Kalau lebih besar, kita ambil rantau atas. Okey. Kalau masuk Sata Cartesian untuk Y sama X, jadi kita kena tahu Y sama X ini ialah satu garis condong di mana kalau X1, Y1. Kalau X2, Y2. Kalau X3, Y3. Jadi, dari sini kita kata kalau saya nak rantau yang lebih besar, so cikgu kena ambil sebelah kanan, yang atas. Okey, ambil rantau yang atas. Kalau saya nak termasuk nilai di atas garis ini, jadi cikgu kena jadikan dia garis penuh. Lepas tu nak atas, so di sebelah atas. Sebab dia lebih besar, di sebelah atas. Kalau cikgu nak yang lebih besar daripada X tolak 1. Jadi pintasan Y-nya ialah pada negatif 1. So, tadi kita turunkan dia ke garis sini untuk dia potong pintasan Y pada, untuk dia potong paksi Y pada negatif 1. Sebab pintasan Y-nya negatif 1. Ini pintasan Y-nya positif 1. So, angkatnya pergi ke positif 1 untuk pintasan Y. Dan ini masih rantau atas. Lebih besar rantau atas yang saya nak. Okey, kalau ini termasuk yang atas garis tadi. So, kena garis penuh. So, masih lebih besar. So, di atas. Okey, ini juga lebih besar di atas. Cuma kali ini kita termasuk titik-titik atas garis merah ini. Okey, untuk yang ini kurang. So, rantau bawah. Ingat kalau lebih besar, rantau atas. Kalau kurang, rantau bawah. Kalau ada tanda sama dengan kat bawah ini, maksudnya garis penuh. Kalau tak ada, garis putus-putus. Okey? Jangan salah ingat. Okey, so ini juga sama. Kalau dia ada pintasan Y negatif 1, so anjakkannya kepada negatif 1. Kalau ini ada positif 1, anjakkannya ke positif 1. So, ini caranya kita
tunjukkan rantau ketaksamaan. Okey, kalau yang keturunan negatif, jadi dia akan hala ke kiri atas. Dan komset lebih besar di rantau atas masih sama. Di sebelah atas dan nilai Y-nya lebih besar daripada garis putus-putus ini. Kalau ada tanda sama dengan, so kena garis penuh dah. Tak boleh biarkan dia garis putus-putus. Okey, ini adalah beberapa contoh lain kalau cikgu nak yang pindasan Y-nya negatif 1. Keturunannya negatif 1. Keturunan negatif jadi hala ke kiri atas. Kalau pindasan Y-nya negatif 1, anjat dia pergi ke negatif 1. Kalau pindasan Y-nya positif 1, anjatkannya ke positif 1. So, ini caranya kita tunjuk rantau ketaksamaan. Okey? So, yang ini yang cikgu nak tunjuk. Okey, ini pun kamu kena pandai tengok. Okey, untuk yang bahagian ini, cikgu tunjuk pada video akan datang. Okey, sekian. Terima kasih.